Hari ini saya nak komen sikit berkenaan satu video yang menerangkan pasal bukan solar charge controller tapi wind turbine. Okay, hari ini lain sikit, wind turbine. Saya ada tengok seorang video, satu video pakar elektrik ni, dia menerangkan pasal wind turbine. Baguslah effort dia. Tapi ada satu benda yang saya rasa saya perlu tegur dan bukan tegur lah. Saya nak komen dan saya harap orang lain yang newcomers kan, kalau nak pasang wind turbine ni, dia kena faham beberapa benda. Okay, salah satu perkara yang saya nampak dan saya lihat, pakar elektrik ni dia menggunakan solar charge controller dalam setup wind turbine. Sama ada boleh ke tak boleh? Jawapannya boleh. Kalau kata dia output 12 volt, samalah 12 volt lah kan, boleh guna untuk charge bateri kalau 20 volt, tak ada masalah. Dia bergantung pada voltage, betul. Apa yang keluar sama saja, voltage juga kan. Tapi isu dia dalam solar panel. Okay, solar panel ni kalau dia full charge bateri, solar charge controller boleh kata okay, we cut off supaya bateri tak overcharge kan, ada cut off. Untuk solar panel tidak ada masalah untuk ada cut off. Tetapi kalaulah kita guna solar charge controller kepada wind turbine sentiasa pusing kan, dia charge bateri, tiba-tiba bateri full. Okay, bateri full, dia cut off wind turbine. Ini akan merosakkan wind generator. Wind generator tak boleh ada cut off charging. Okay, once you cut off, dia akan rosakkan wind turbine. That's why kalau wind turbine dia ada special solar, dia panggil charge controller dia, yang mana dia ada dump load ni. Okay, saya nama dia dump load. So dia akan dumpkan energi dia pada barang ni ataupun device ni. Okay, yang jenis solar charge jenis controller ni adalah hybrid. Dia boleh nampak, kalau kat sini kita tengok kan, ada boleh jadi solar, boleh jadi wind turbine kan. Jadi kalaulah tuan-tuan nak pasang wind turbine, tuan-tuan kena cari solar charge controller yang macam ni, wind turbine controller macam ni, yang jenis hybrid ataupun yang untuk wind saja. Okey, dan pastikan ia MPPT supaya lebih efisien. Itu satu lagi, kenapa di Malaysia ni tak banyak orang pakai wind atau wind turbine kan untuk generate energy? Kebanyakan solar panel. Honestly, kalau wind turbine yang datangnya daripada China ni kan, macam tuan elektrik pakai elektrik kita pakai ni, dia punya output dia sangat rendah. So that means efisiensi dia rendah. Ada yang saya tengok yang claim sampai 3000 watt. Sebenarnya saya rasa betul-betulnya pun mungkin 300 watt output. 300 watt output itu rated, bukan real output. Real output mungkin lower than that. Dan dia memerlukan very strong wind untuk generate elektrik. Saya tak tahulah yang tuan elektrik tu dia generate berapa. Tapi dia claim dekat dia punya video, dia generate 12 volt, 240 volt. 12 volt adalah voltage. Sama macam solar panel. Okay, 12 volt adalah voltage DC. 240 volt tu mungkin yang dah dikonvertkan kepada AC. Tetapi tuan-tuan, kita kena tengok bukan voltage sahaja. Yang kita perlu tengok adalah amperage, ampere. Kalau betul sebaiknya, okey, katakan tuan elektrik kita menggunakan kipas 160 watt untuk pusingkan wind turbine dia. Seharusnya wind turbine dia mestilah produce lebih daripada 160 watt untuk, untunglah. Kalau tak, you guna energi 160 watt, you tak generate 160 watt, buat apa you guna kan? So pada saya dia perlu kira juga wind turbine tu generate berapa amperage, berapa ampere, untuk lihat efisiensi sama ada benda ni efisien ke cara dia generate elektrik tu atau tak efisien. Okey, itu satu lagi. Dia juga calculate penggunaan elektrik 160 watt kipas dia
kepada bil TNB. Dikirakan guna TNB calculator. Yang itu pun boleh jadi misleading kepada newcomers. Okay. Untuk makluman tuan-tuan, ya betul 160 watt kita kali dengan berapa jam tu betul. Itu jumlah wattage yang kita guna. Saya katalah 10 jam betul. Tuan kita guna 10 jam 160 watt. Okey. Katakan jadi 160 kali 1600 watt. Katakan 1600 watt sehari. Lepas tu dia kalikan dengan 30. Tuan-tuan kena faham, setiap wattage yang kita guna ataupun kilowatt hour yang kita guna, TNB akan charge bukan based on kilowatt hour sahaja, tetapi based on kilowatt hour tariff. That means, tak silap saya, 200 kilowatt hour yang pertama, TNB punya tarif adalah pada 28 sen per kilowatt. Maaf ya tuan-tuan, bukan 28 sen, 21. Yang ni as per 2018. Saya tak tahulah yang ini the latest one ke. Tapi saya harap yang ini the latest one lah. Kan? So, kita boleh check dekat dalam bil kita sebenarnya ada tarif ni. Okay. Per kilowatt hour yang pertama, 200 kilowatt hour yang pertama adalah 21.80 sen. Sebab tu saya kata, kalau orang yang berada dalam lingkungan ini, tak perlulah pasang solar panel. Sebab kita beli solar panel daripada kita beli tenaga elektrik daripada TNB dah pada kadar yang murah, 21.8 ataupun 21 sen, 22 sen. Dah murah dah tu. 100 kilowatt hour yang kedua 33 sen per kilowatt. Itu pun murah dah pada pandangan saya lah. Cumanya bila kita masuk kepada 300 kilowatt, blok 300 kilowatt dan seterusnya, maksudnya kita dah guna 200, kita dah guna 100, maksudnya kita dah guna 300 kilowatt. Yang 300 watt 301 kilowatt tu hour baru dia masuk blok 51 sen dan seterusnya. Tetapi 51 sen pun murah sebenarnya, tak adalah mahal sangat. Cumanya kalau kita bandingkan dengan blok-blok yang sebelum ni, dia lebih mahal. Tuan-tuan bayangkan, tuan-tuan generate elektrik sendiri, okey? Tuan-tuan generate elektrik sendiri, maksudnya tuan-tuan tak beli daripada TNB. Okey. Tuan-tuan generate elektrik sendiri tu pun ada cost, beli solar panel, inverter dan sebagainya. Maintenance ni apa? Kalau rosak, kena tukar. Itu part of the maintenance, okey? Adakah berbaloi nak generate elektrik pada kadar serendah ini? Tuan-tuan boleh kira sendiri. Pada pandangan saya, kalau masuk 51 sen, okey lah, berbaloi lah. Boleh lah, bukanlah berbaloi sangat. Boleh lah untuk test kan. Tapi kalau setakat berada dalam lingkungan 21 sen dengan 33 sen, saya tak rasa berbaloi. Melainkan untuk tujuan testing lah, untuk kita nak belajar-belajar. Itu okey. Sebab tuan-tuan kena faham, first kali masa awal-awal solar panel, teknologi solar panel, ada kita panggil satu program dipanggil FIT, Feed-in Tariff. Feed-in Tariff ni dia beli tenaga elektrik yang orang generate daripada solar panel ni, tak silap saya pada kadar RM1.20 saya pernah dengar dulu. RM1.20 turun RM1.10 sen, lepas tu RM9, lepas tu jadi 90 sen. Sekarang saya tak tahu feed-in tariff tu ada lagi ke tak. Itu satu. Kalau ada pun dalam kadar mungkin 50 sen atau 60 sen saja, saya rasa. Itu saya tak pasti, saya tak berani nak pastikan. Tetapi itu estimation saja. Jangan kecam saya. Saya tak tahu yang itu. Tapi saya rasalah dalam kadar itu, sebab saya pernah bekerja di kementerian tersebut. Right. Walau bagaimanapun, macam saya cakap, tuan-tuan boleh judge dan boleh fikir sendiri mengenai generating your own electrics. If you think that you want to contribute atau nak contribute kepada tenaga yang lebih hijau, ataupun tenaga boleh diperbarui, boleh teruskan masuk solar panel dan juga
wind generator, itu saya tidak ada komen, tidak ada masalah. Dari segi renewable energy. Tetapi dari segi sama ada dia untung atau tak untung, tuan-tuan boleh kira sendiri. Right? Itu saja saya rasa. Saya mohon sekiranya benda ni bermanfaat, boleh share, like dan subscribe my channel. Thank you.